Sekejap, okay. Adakah tempat tinggal anda bebas dari pencemaran seperti air, asap, bunyi dan udara? Bebas ya? Ha. Rasanya tak. Selalu masalah air lah. Pencemaran air. Oh, maksudnya Udara juga sikit tapi air lah selalunya. air, okey. Air tu air berkarat ke air apa? Air tak dapat ke macam mana? Tak selalu, bukanlah macam rumah kita orang ni, tapi selalu kes selalu kes yang air tercemar selama kan selalu air tercemar. Kita orang pun kadang macam terkena lah. Time dah masuk air, bila every time kita dapat air pula tu tak berani pakai. Kadang ada macam bau. Macam takut. Itu je lah. Tak tahu chemical apa. Itu je lah. Oh, okey. Bukannya rumah kita orang ni. Bekalan kawasan air tu lah, bekalan air tu lah. Oh, okey. Udara ataupun tidak, memang kotor. Kotor. Maksud puan dari segi apa? Udara. Dari segi pencemaran udara lah. Air berkarat. Udara sebab hilang dekat dengan air rumah. Sebab hilang. Okey. Kalau nak cakap bebas dari pencemaran tu memang tidak ada. Memang ada pencemaran bunyi, ada pencemaran udara, lepas tu pencemaran bau pun ada. Oh ya. Oh, okey. Tu macam mana puan mengatasinya? Mengatasinya saya kena sabar je sebab so contoh kalau macam itu sebab kita tak dapat banyak kita buat sebab yang kesedaran diri sendiri orang yang membuat bunyi itu contohnya mereka membunyikan horn. Sepatutnya individu itu sendiri mesti ada kesedaran dia. Maksudnya kalau dekat area perumahan tak boleh membunyikan horn. Tapi ada juga masih ada yang tidak ada kesedaran diri. Okey. Yalah, peluang pada diri. Jadinya kan kalau kita tengok persekitaran kita lah, kebanyakan dia memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka alam sekitar. Okey, apa yang anda sendiri fahamkan maksud meneroka tu sendiri? Apa yang anda fahamkan tentang meneroka alam sekitar tu? Anda tahu? Dari yang fahaman saya lah kan. Fahaman sendiri yang meneroka tu maksudnya nature lah. Yang diorang keliling ni apa nampak kalau diorang keluar ni dapat rasa tanah, apa angin, udara, apa rasa macam mana, apa penglihatan diorang tengok macam pokok, itu batu, itu rumah. Itu je lah maksudnya. Ciptaan semula jadilah alam sekitar, alam semula jadilah. So maksudnya sekeliling lah, bukanlah sekitar, sekeliling lah. Rumah, itu rumah orang, di rumah maksudnya untuk mengenali lah untuk anak-anak. Okey. Rumah kita yang mana, kalau duduk rumah kan duduk dalam rumah je kan. Kalau luar so boleh tahu ini rumah kita, ada rumah orang. Okey lah. Okey, apa saya nak tahu apa kalau pun ada anak-anak kan. Okey, persekitaran yang baik memberi peluang untuk kanak-kanak itu meneroka alam persekitaran mereka. Adakah puan sendiri jelas apa itu meneroka? Apa yang puan faham tentang meneroka bagi kanak-kanak ni? Ya, untuk saya meneroka lebih kurang sama dengan perkataan dalam bahasa Inggeris ialah explore. Okey, jadi bagi saya, masa saya kecil saya banyak meneroka. Contohnya saya bermain dengan tanah, lepas tu macam ibu saya membenarkan saya bermain di halaman rumah. Tetapi untuk keadaan masa sekarang saya tidak dapat. Sebab apa? Contoh saya ada kata ada juga setengah individu tu mereka tidak menjaga kebersihan. Contohnya mereka membuang sampah merata-rata. Dan terutamanya pada masa COVID-19 ini apa yang juga individu yang membuang mask. Okey, mask yang diorang pakai tu merata-rata setempat. Jadi macam
Saya seperti ibu bapa ni, saya takutlah. Kadang-kadang was-was juga hendak membenarkan anak saya untuk meneroka. Jadi ada kena ada banyak kesedaran lah supaya orang tidak membuang mas merata-rata. Yalah, belum berlaku jangkitan. Ya, supaya kanak-kanak dapat meneroka. Betul tu. Kita perlukan keselamatan ya ketika meneroka ni. Kebersihan, keselamatan. Okey. Budak-budak ni nak explore semua benda yang diorang nak macam nak tahu satu benda tu. Diorang akan explore satu-satu benda tu untuk tahu apa, contohnya macam sekeliling dia tu. Benda tu dia akan tahu, dia akan meneroka dah. Macam satu-satu benda Kalau tu okey, faham. tahu. Maksud kalau puan sendiri contoh dia main kat luar kan. Bagi tak dia main kat luar, contohnya waktu hujan, main air hujan, main lopak air. Puan benarkan tak main pasir? Benar kan? Benar lah, sebab kita nak bagi tahu budak tu hujan tu macam mana. Macam kotoran keliling dia tu apa benda. Okey. Perkaan alam sekitar ni adalah peluang bagi kanak-kanak untuk mencuba explore ataupun bermain di persekitaran, bukan hanya di dalam rumah tapi berada di luar rumah. Okey. So bila puan melihat anak puan meneroka, apa yang puan nampak yang mereka lakukan? Selalunya macam mana? Dia seronok ke, takut ke, apa ke? Mula-mula takut kalau ikut macam budak-budak, kalau umur baru setahun lebih, baru start nak keluar, dia orang suka explore. Dia orang tak takut. Kalau yang budak kecil macam tu, dia tak takut. Dia suka explore, dia kutip batu, dia buat apa, dia sesuka hati je dia ambil. Dia tak tahu kotor ke, takut ke, kita yang kena aware. Tapi untuk yang besar-besar ni, dia orang tahulah. Bila dia orang keluar, dia orang tahu ini kotor, ini bahaya, ini ni, itu best, ini dia orang belum. Kalau yang besar pula macam tu. Dia expect keselamatan lah. Yang besar ni dia more to expect keselamatan lah kan? Dia tahu sendiri, dia aware sendiri. Okey. Anak saya lebih gemar bermain di luar, iaitu especially di kawasan hutan lah. And saya nampak anak-anak saya ni lebih berminat untuk berinteraksi dengan flora dan fauna lah, especially untuk binatang-binatang. Main hujan di luar rumah? Di pasir di taman permainan tu saya tengok jugalah keadaan sekitar tu macam mana. Sebab persekitaran rumah saya tu ada juga banyak kucing. So kadang-kadang ada juga pencemaran tai kucing dekat pasir tersebut lah. So selalunya saya explore dia tentang main pasir ni di sungai ataupun di laut lah. Sebab saya lebih percaya kawasan tersebut lebih bersih lah. Tentang bermain hujan kan setengah orang macam tak bagi main hujan, takut cepat demam lah apalah. Sebab apa cik sendiri? Saya bagi waktu selepas waktu hujan tengah lebat lah. Waktu hujan tengah renyai itu saya tak benarkan, sebab saya rasa waktu tengah renyai itu lebih banyak guruh lah. Contohlah puan benarkan anak-anak puan main pasir di taman permainan atau bermain hujan di luar rumah? Ada puan pernah buat ke atau macam ada tak nak bagi anak-anak main macam tu? Okay, tu depend sebenarnya. Ikutkan nak bagi je. Macam dia orang ni kalau nak main hujan boleh je bagi hujan. Nak tu kan cuma sebabkan kalau kakak dengan abang ni dia orang ni ada masalah sesemput sikit kan. So kalau sejuk-sejuk sikit, tersalah sikit, cuaca sejuk ke dengan hujan ke apa, dia orang selalu macam semput. Itu je masalah dia. Tapi yang kecil ni okey. Kadang kalau hujan ke main apa kat luar, kalau ikut kesihatan dia okey, memang bagi je. Okey. Dan hujan ke kalau main pasir, budak-budak ni pasir ke apa boleh lah main. Tapi tengok juga tempat. Kadang kalau yang kotor tu, depends. Tapi biasanya tak kot kalau yang macam tempat taman mainan. Saya tak pernah bagi dia orang main kat taman mainan luar macam tu kan. Okey. Jika dibayangkan keadaan kembali pulih seperti sedia kala di mana tiada lagi COVID-19,
Adakah puan sendiri akan membenarkan anak puan bermain pasir di taman permainan ataupun bermain hujan di luar rumah? Saya akan membenarkan sebab mengapa saya tahu kalau kanak-kanak tu meneroka, diorang dapat belajar kendiri. Maksudnya diorang akan belajar, diorang akan dapat belajar mengenai alam sekitar. Kalau keadaan boleh, mesti saya akan memberikan kebenaran untuk mereka meneroka di kawasan luar dari rumah. Okey, maksudnya puan berilah, maksudnya tak ada halangan untuk itu ya. Ya, sebab mengapa ni sangat penting. Kerana mungkin saya berada dalam bidang ni sebab tu saya memahami dan saya sangat bersetuju kalau kanak dengan alam sekitar. Betul. Macam puan sendiri kan, puan tahu pernah dengar tak perkataan zero waste lifestyle? Puan mengamalkan tak zero waste lifestyle tu? Pernah dengar? Pernah dengar zero waste lifestyle? Yes. Zero waste. Zero waste lifestyle tak pernah dengar. Selalu dengar zero waste bekalan macam tapi zero waste lifestyle macam tak pernah dengar. Yelah, zero waste lifestyle tu macam kita menggunakan semula bahan-bahan yang kita ada kat rumah. Kurangkan daripada membeli tapi guna semula. Contohnya plastik, pergi pasar bawa plastik sendiri, bawa bekal sendiri nak tapau. Guna barang-barang bundle instead of buying new, pergi mall beli barang. Sekarang kan PKP kan, so kita banyak beli online. So jadinya zero waste lifestyle tu puan amalkan tak? Maybe dalam berapa persen dalam kehidupan puan? Yes. Sangat. Kalau keluar pun memang kalau pergi supermarket selalunya sekarang ni dah husband pergi kalau sempat bagilah dia plastik. Kadang dia tak sebab sekarang ni macam sebelum bawa balik dah PKP ni kan, kes ni dia tak bawa apa-apa, so bila balik tu dia cuci barang baru masuk dalam kan, plastik ke apa dia terus buang. Kalau sebelum ni tak ada COVID semua ni, tak ada virus ni, memang bawa beg. Bawa 3-4 beg besar kalau pergi supermarket, bawa masa dah isi barang semua kan. Macam tu lah. Kalau dekat rumah, memang kalau dekat rumah macam toys anak-anak ke mainan, tu biasalah akan recycle, simpan, recycle balik. Apa-apa toys ke, baju ke, apa-apa saja. Buku ke apa semua, memang banyak yang recycle lah kat rumah ni. Nak cakap beli tu lah cara kita orang jimat. Maybe dalam 70%, 80%? Mostly okay, 70%. Okay, puan pernah dengar tak perkataan zero waste lifestyle? Zero waste lifestyle. Tidak ada. Tapi kalau Teacher Eki bagi saya clue, mungkin saya kadang-kadang mungkin ada dengar, apa saya terlupa. Okay, saya terangkan sebab zero waste lifestyle ni maksud dia kita menggunakan semula bahan-bahan yang kita ada tanpa perlu membeli yang baru. Sekarang kan apa benda semua nak belikan, tapi kita banyak menggunakan semula apa yang kita ada. Contohnya, kita tidak menggunakan plastik ketika membeli belah di pasar raya. Walaupun sekarang kita banyak bila musim COVID ni banyak orang beli online, tapi kita lebih banyak menggunakan kaedah guna semula apa yang kita ada daripada kita terus membeli. Lagi satu, betul, lagi satu menggunakan bekas-bekas makanan semula digunakan sampai contohnya macam plastik kan, plastik bekas makanan tu kalau kita nak tapau pun kita pakai balik bekas tu instead of kita minta penjual tu guna plastik mereka. Macam Tupperware macam tu kan. Itu zero waste lifestyle lah. Contoh lagi banyak sebenarnya macam penggunaan baju. Contohnya instead of you buying new, you mix and match ataupun you beli dekat kedai bundle. Macam tu lah. So depends on masing-masing punya cara. So daripada apa yang saya terangkan ni, adakah puan sendiri mengamalkannya? Contoh apa yang Teacher Eki cakap, kalau saya pergi membeli belah, saya akan membawa beg saya sendiri. Contohnya beg yang ala yang kita semula. Saya dah
beli sekali, jadi saya tak menggunakan beg plastik. Lagi satu, saya sangat menyokong dengan kerajaan Selangor untuk tidak menggunakan straw. So saya tidak akan menggunakan straw. Jadi anak saya dia mempunyai straw dia sendiri yang dibuat daripada besi. Jadi setiap kali kita nak guna, kita guna yang straw yang tu lah. Kita tak menggunakan straw plastik. Bagus. So daripada jadi kalau dari segi tu mungkin saya pernah dengar lah. Mungkin yang perkataan saya tidak pernah mendengar. Yelah, kita penggunaan, kita dah buat benda tu. So daripada 100% tu, berapa persen rasanya Puan dah mengamalkan zero waste lifestyle ni? Saya kalau nak cakap 100% pun mungkin kadang-kadang saya tercicing ke, atau kalau nak cakap dalam 90% lah. Kalau boleh saya dalam hati memang 90%, tapi kadang-kadang ni kita kan manusia lalai. Kita lupa. So mungkin tak dapat tercapai, tapi kalau memang nak dalam hati tu dalam 90% atau 100% lah kita nak buat. Yelah betul, kita akan sokong lah kan untuk penjagaan alam sekitar kita. Okay. Bila saya tak berapa tahu. Okey, saya cuba terangkan Zero waste lifestyle tu maksudnya segala apa yang Encik gunakan adalah bahan yang guna semula. Contohnya macam tu lah, macam plastik, botol, ataupun Encik lebih gemar membeli macam pinggan-pinggan yang bukan dari plastik-plastik, tapi lebih rela basuh ke apa ke macam tu lah. Itu maksudnya zero waste lifestyle lah. Era PKP ni banyak makanan dibeli melalui delivery. So kebanyakan restoran-restoran membungkus makanan menggunakan plastik tersebut. So selepas saya atau memakan makanan dalam tu, saya lebih gemar untuk membasuhnya sendiri dan menggunakan juga untuk meletak barang-barang lain. So maksudnya di sini Encik mengamalkan sendirilah. Maksudnya penggunaan zero waste lifestyle tu walaupun sikit, tapi Cik mengamalkannya. Ya, saya mengamalkannya walaupun saya tak tahu apa maksud zero waste tadi tu lah. Okey. Puan sendiri tahu apa itu 3R? Recycle, reduce, reuse. Macam Puan cakap tadi, Puan menggunakanlah kebanyakannya, betul tak? Okey, so Puan mengamalkannya lah. Okey, apa yang Puan tahu tentang bahan guna semula untuk membuat permainan kanak-kanak? Selalunya macam buku-buku. Contoh, kadang aktiviti diorang ni macam buat aktiviti collage ke apa ke. Kalau rasa macam kadang-kadang tu ada buku yang diorang dah tulis macam aktiviti buku Hasya dah tak boleh adik dia continue dan memang dah tak boleh guna. Gunalah paper tu untuk buat apa-apa, buat collage ke, anak-anak potong, koyak. Selagi apa yang boleh guna je balik. Tak adalah buang. Rasanya macam kadang-kadang adik dia terkoyak kertas ke apa, memang tak buang, simpan. Kalau rasa perlu, buatlah collage ke, ataupun buat macam ada gambar-gambar yang elok ke apa, kita akan potong, simpan. Tu nanti buatlah apa-apa macam labelkan ke untuk diorang, ni rabbit, ni tu, ataupun colour, label-label kan. Aktiviti diorang ni lah. Kadang kalau diorang tak pakai untuk adik, macam tu lah. Tak kadang tak buang lah buku kertas. Guna balik lah Dah teruk sangat pun. Sampai hancur teruk lah baru boleh guna balik. Baru boleh buang. Okey. Adakah Puan tahu apa itu 3R? Recycle, reuse, Susah betul lah. dan sekitar lah ni. Reuse dan recycle, reuse and Jawab ya je. itulah. Adakah Puan tahu apa itu 3R? Tahu. Okey, adakah Puan mengamalkan konsep zero lifestyle? Maksudnya menggunakan balik barang-barang. Macam plastik, pergi market pakai plastik, guna plastik, bawa bekal ke macam tu. Adakah Puan mengamalkannya dalam kehidupan seharian? Mengamalkan kehidupan zero lifestyle. Okey. Yang Cik beritahu tu. Okey, maksud zero waste tu juga dia melibatkan juga 3R, iaitu recycle, reuse dan reduce. Dekat taman rumah saya pun kami pihak komuniti kawasan rumah saya pun ada tempat khas lah yang untuk kita letakkan barang-barang 3R ni.
di satu sudut yang telah ditetapkan lah untuk menggalakkan 3R di kawasan persekitaran rumah kami. Daripada pandangan puan lah kan, apakah jenis bahan guna semula untuk digunakan untuk permainan kanak-kanak, untuk learning pembelajaran kanak-kanak? Apa biasanya yang kita guna, yang puan guna sendiri? Okey, yang saya guna ialah penutup botol. Okey, penutup botol tu berubah macam-macam. Ya, penutup botol tu sekarang ni lagi satu kita boleh juga membeli dekat kedai DIY. Lagi satu kita kalau kita dapat mencari bilangan penutup botol yang cukup, kita boleh gunakan untuk kanak-kanak untuk mengira, untuk mengira lagi, untuk membuat art and craft, ataupun nak tulis ke, nak tulis, nak buat gambar. Memang sangat sesuai untuk kanak-kanak, terutamanya dalam bidang early childhood. Ya, betul. Ya, sebab kita nak sampaikan pendidikan kepada mereka, jadi kita cari benda-benda yang dari recycle tu kita guna balik. Betul. Kita memberi tunjuk yang baik kan kepada kanak-kanak. Okey. Mainan kanak-kanak. Encik rasa apa bahan guna semula tu yang boleh jadikan untuk permainan kanak-kanak? Selalunya saya nampak banyak guna semula ni daripada kotak lah. Penggunaan kotak yang diguna semula untuk membuat mainan-mainan tertentu lah. Macam cik pernah nampak apa? Saya pernah nampak orang buat kereta menggunakan kotak. Okey. Jika diberi peluang, apa yang puan lakukan untuk memberi kesedaran tentang penjagaan alam sekitar kita? Kalau puan sendiri tahu, Malaysia terlalu banyak sampah, terutama sekali sampah makanan lah. Dan kita juga mengambil, baru-baru ni pun kita menerima sampah daripada negara-negara maju untuk dilupuskan kat negara kita. So bagi puan sendiri, apa pendapat puan atau apa sahaja suggestion yang puan boleh berikan untuk memberi kesedaran alam sekitar ni kepada terutamanya kepada kanak-kanak lah? Saya nak gelak rasa. Sebab tu depends on every people kan, macam mana dia didik anak. Kalau pasal penjagaan alam sekitar ni, untuk recycle, untuk yelah macam jimat kan, pakai kalau boleh jangan beli lah, apa semua tu sebenarnya individu. Kita pun tak boleh, tak reti lah nak cakap. Sebab setiap family yelah kan, setiap family dia punya rutin, dia punya cara lain. So ada setengah orang dia faham, kebanyakannya faham tapi dia tak buat. Honestly, ada orang sampai, kita orang ni suka recycle lah. Macam kadang-kadang orang tengok macam, jimatnya, jimat sangat. Macam bukanlah jimat. Kita kalau boleh tak nak membazir, itu je kita punya family. Kalau ikutkan dia orang ni tahulah, ibu kalau boleh tak membazir. Ibu tak suka membazir. Apa-apa reuse balik, apa benda reuse balik. Ada setengah orang take it benda ni macam cheap sikitnya. Macam alah berkira sangat. Bukan berkira. Selagi dapat guna, jimat, dapat reuse balik, reuse. Macam tu lah. Sebab dia depends on family, keluarga. Ada orang nak senang, beli dah ni, buang pak macam tu je. Ya. Ada setengah yang dah. Betul? No comment lah. Tak tahu nak komen macam mana. Okey, tak apa. Sekitar ni. Paling penting lah tentang pembuangan sampah lah. Selalunya saya tengok masyarakat sekeliling, especially masyarakat Malaysia ni, masih kurang kesedaran untuk membuang sampah di tong sampah. So rata-rata lepas mereka mengunjungi satu tempat tu, dia akan makan and letak di sebelah mereka saja tanpa buang di tempat yang telah disediakan. Okey. Kalau cakap pasal alam sekitar, kita tahulah kan alam sekitar tu pokok-pokok, haiwan-haiwan, tumbuhan, air, semua tu kan. So apa yang kita nak terapkan, nilai apa yang kita nak terapkan dekat kanak-kanak supaya benda ni kita kena didik pada awal, betul tak? So kita nak jadikan dia satu nilai yang dia rasa, kalau kita rasa macam saya sendiri, kita nak anak-anak tu sayang kepada alam sekitar dia sebab itu dia punya future, betul tak? So apa yang puan rasa yang nilai yang perlu anak-anak tambah dalam
memelihara alam sekitar ni? Pelihara alam sekitar. Okey, kalau dari segi contoh macam makan, tak lah nak ni macam mana. Tapi contoh dari segi makan, ajar orang, jangan membazir. Selagi boleh habiskan. Jimat, maksudnya lepas tu kalau keluar, jangan buang sampah berata-rata. Kita selalu bagi tahulah. Kadang budak-budak dia tahulah, kadang dia orang. Tapi ikutkan tak pernah lagi ada buang sampah berata-rata ke apa kan. Kalau apa-apa dalam kereta ke, apa-apa yang buang memang kita sediakan plastik ke apa, memang buang sampah dalam plastik. Macam tu lah. Maksudnya kalau kat luar kesedaran pun tu orang lah. tahu. Kesedaran daripada awal. Maksudnya orang, kadang dia tengok orang buang sampah mata pun cakap, ibu kenapa dia buang kat situ kan salah. Budak-budak dia dah tahu. Okey, maksudnya tanggungjawab dia. Yes. Terapkan tanggungjawab lah. Okey. Yes. Okey, setakat tu je. Soalan saya pun tak banyak sebenarnya. Kita cuma nak apa yang orang umum faham lah tentang alam sekitar. Sebab kita nampak kadang-kadang bila zaman sekarang ni dia pandemic and then orang banyak beli online, orang banyak membeli dan secara online tu plastik tu banyak. So jadinya plastik tu memang susah untuk kita lupuskan. So saya nak faham lah apa yang orang selalunya buat untuk alam sekitar lah. Apa yang kita boleh bantu alam sekitar kita supaya tidak berlaku pencemaran. Okey, terima kasih Puan atas kerjasama Puan menjawab soalan. Sama-sama. Okey. Sama-sama. Kenapa Puan rasa perlu kita kanak-kanak ni awal ni belajar tentang alam sekitar? At least diorang tahulah untuk menjaga kita punya alam sekitar kita, macam mana nak menjaga dia untuk kebaikan diorang jugalah, untuk masa depan diorang jugalah. Apa yang Puan rasa kanak-kanak tu faham tentang kebaikan alam sekitar tu sendiri? Dari segi macam kebersihan, dari segi macam kebersihan udara, air, macam kita tahu kan pencemaran air, pencemaran udara, diorang kena tahulah dari segi macam tu, basic-basic untuk alam sekitar. Okey, terima kasih Puan. Okey, apakah nilai yang perlu ada dalam pendidikan awal kanak-kanak agar kanak-kanak ni memahami tentang pemulihan dan pemeliharaan alam sekitar? Apa yang saya terapkan dalam keluarga saya lah nilai kasih sayang lah. So maksudnya kalau kita membuat pencemaran, kita telah tidak berlaku adil dan tidak ada rasa kasih sayang terhadap binatang-binatang. Okey, itu je Zid. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, soalan yang terakhir which is iaitu dalam menjaga alam sekitar ni kita perlu mewujudkan, kita perlu mengadakan satu nilai dekat kanak-kanak tu. Nilai apa yang Puan rasa yang boleh memupuk kesedaran tentang alam sekitar pada kanak-kanak? Okey, kalau bagi saya memanglah mestilah nilai cintakan alam sekitar. Itu yang paling utama. Sebab kalau anak-anak tu dia cintakan alam sekitar, secara automatik dia akan cari jalan untuk apa yang aktiviti yang boleh menyokong untuk cintakan alam sekitar. Contohnya saya ada budak anak yang berumur darjah 3. Jadi sekolah dia selalu membuat kempen mengumpulkan tin-tin kosong dekat sekolah. Jadi saya menyokong anak saya. Okey, saya menyokong anak saya, menolong dia untuk mencari tin. Jadi saya bagaimana? Bila contoh kalau dia keluar, kalau bukan masa pandemik ni lah, contohnya dekat taman permainan, kalau ada tin kosong, dia kumpulkan. Lepas tu dia akan memberi atau menyumbang kepada program tersebut. Jadi secara otomatik saya dah menanamkan nilai cintakan alam sekitar. Okay, baguslah usaha tu sebenarnya saya nampak very it started from young age, right? To put the roots there, you put roots in their heart and their attitude. Hopefully they're getting yeah, it's good. Okay, Puan. Dan guru kita perlu mainkan sebab
kerajaan akademik dah buat dah benda ni, nilai ni diorang dah terapkan dalam buku semua ibu bapa dan guru beri pada generasi muda untuk meneruskan pada masa depan nilai tersebut. Betul. Okey, terima kasih Puan Gina atas keterangan, atas memberi jawapan dan pendapat kepada persoalan yang saya utarakan. Di sini saja, kita akhiri perbualan kita. Terima kasih.